But yeah, I think like what happened if let's say back to like Okay, dalam isu begini, saya punya point. Dalam isu begini, sekarang ni dunia sedang menyokong LGBT. Media sedang menyokong LGBT. Boleh faham tak? Kebanyakan rakyat Malaysia pun ada yang menyokong LGBT. Ada di kalangan orang yang so-called Muslim pun ada yang jadi dan juga menyokong LGBT. Yeah, I've seen that a lot. Okay, sekarang kalau you stand firm dengan you punya pendirian, orang akan cakap you are extremist. Kenapa you nak lawan orang? Kenapa you bawa masalah? Kenapa you want to create problem? Why? Just follow lah. What is your problem? Can you follow? I'm asking you, can you follow? I can't. So, it's okay kalau saya nak stand macam ni dan menerima semua kutukan-kutukan ini, as long saya tahu saya buat benda yang betul, I will stand firm. Cuma saya mungkin cara kita handle dengan mereka ini mungkin kita akan tune. Sebab kalau dulu cara orang handle LGBT ini sumbat masuk dalam, bunuh dan sebagainya, cara kita handle sekarang mungkin berbeza. Do you get the point? Saya punya point sekarang macam ni. Yang saya kata bunuh ni semua, ini semua siapa? Yang buat ni orang putih, bukan kita tu. Yang kasih masuk dalam hospital sakit jiwa bukan kita, dia orang. Cara bagaimana kita nak mengatasi mereka ini pada saya. Saya agak kesal tidak ada satu pun majlis agama ataupun religious department yang ada dekat Malaysia ini yang ada research center. What kind of research contoh center? dia, kita sepatutnya ada, ini masalah yang kita hadapi dengan LGBT dan sebagainya. Perlu tak ada orang yang buat research bagaimana nak mengatasi? Kita ada Quran, exactly. Quran tidak membenarkan dan sebagainya. Tetapi kita mesti kena ada some additional research have been done. Bagaimana kita nak buat orang-orang yang telah ketagih dengan hubungan-hubungan seksual songsang ini, bagaimana kita nak reversekan mereka balik? Ada tak kajian yang dibuat, apa ubat yang mungkin kita boleh guna ke, ataupun apa cara yang kita boleh guna? Sebab saya percaya di kalangan LGBT ada setengah daripada mereka yang telah lama bergelumang, akhirnya mereka nak insaf, they are trying their best to come back, but no one is helping them. Do you get the point? Ada tak kita mana-mana yang buat kajian macam mana kita nak bantu mereka dan sebagainya? Kita perlu memikirkan, dan mungkin kita boleh buat macam rehab center. Kita ada rehab center untuk perokok, kita ada rehab center untuk orang yang minum arak. Kita perlu ada juga rehab center untuk bantu mereka datang. Dan bila mereka datang, mereka juga boleh jadi salah satu daripada subjek kajian kita, sebab dia mengalami benda itu dan kita boleh tahu from the real case. Dan dia boleh bantu kita bagaimana nak menghalang generasi lain daripada terus-menerus menjadi seperti dia. That provided they are aware lah that example among the LGBTQ bagi is actually saya, confused lah. Bagi saya majlis agama maupun jabatan agama, fokus diorang bukan hanya itu saja. Diorang juga perlu fokus bagaimana nak membina masyarakat yang jauh lebih bagus. Why not you keluarkan mana-mana majlis agama, biar ada satu research center, boleh faham tak, yang boleh buat kajian untuk buat. Kita tak ada. So it's going to name GRC lah. I don't know. Any name. GRC not GLC, like sebab sekarang contoh the lah, Gays Rehab Center. Okay, contoh lah. Sebab tetapi bila kita cakap, bila kita buat, kita tak boleh buat somborono lah. Kita sangka macam ni tak boleh. Sebab tu saya kata dia mesti ada satu kajian. Dia mesti kena ada. Boleh faham tak? Sebab sekarang ni ada tak orang pakai hormon untuk jadi macam lelaki? Boleh faham tak? Okey, lepas tu ada hormon perempuan, dia kalau makan hormon itu, dia boleh tumbuh janggut dan sebagainya. Do you know that? Yeah. Okay, suara akan jadi macam lelaki. Okey. Ini semua adalah hasil daripada kajian-kajian telah dibuat, maka mereka ketemui benda-benda ini dan sebagainya. Betul ke tak? Ini membawa orang ke arah yang songsang. Kita juga perlu ada supaya boleh bawa orang ke jalan yang betul. Mana-mana orang yang bersedia, boleh faham tak, kita boleh bawa mereka. Boleh faham? Sekarang ni bila ada di kalangan pondan-pondan ataupun ada di kalangan LGBT dan sebagainya, mereka nak mula berubah. Mana dia nak pergi? Siapa nak bantu? Katalah dia tak ada duit. Boleh faham tak? Siapa nak bantu? Untuk remove balik semua dia punya I mean, if implant. let's say he had cut off, so can attach
There's I no don't way, know. right? Sebab tu saya kata perlu ada kajian. Kita tak tahu. Yeah, Do you get the point? The problem is kita tak mau spend untuk membuat R&D. Bukan hanya ini. Ada banyak benda-benda yang sepatutnya kita kena ada R&D punya team yang membuat kajian. Okay, sekarang kenapa saya kata majlis agama? Sebab dalam hal ehwal agama, siapa yang mempunyai authority? Minister, the mufti. Dalam Malaysia, okay, bila datang kepada urusan agama, dia pergi kepada negeri. Oh, sultan lah. Boleh faham tak? Okay, bila kita pergi kepada negeri, kuasa itu adalah kuasa majlis agama. Pembuat dasar dan sebagainya. Saya cuma lontarkan beberapa idea lah. Kalau mereka boleh tubuhkan satu rehab center bersama dengan kajian, mereka juga boleh gunakan orang-orang yang datang nak rehab supaya boleh baiki balik mereka, instead daripada kita cuba nak pergi tangkap diorang, bagi denda 3,000. Boleh faham tak? Saya tanya, I'm asking you satu soalan yang perlu kita fikir. Saya bukan menentang apa hukum yang ada dan sebagainya, tidak. In the end, dalam hukum Islam bukannya denda 3,000. Boleh faham tak? Itu bukan datang daripada hudud, malah itu juga bukan datang daripada kisas. Itu ada ta'zir. Boleh faham tak? My point here, satu orang bila you tangkap dia atas dasar dia sebagai pondang atau berpakaian seperti wanita dan sebagainya, dia naik mahkamah, you denda dia 3,000, dia akan insaf kah? You answer me dengan rasional. Do you think dia akan insaf? Kalau dia adalah satu LGBT yang kaya raya, silap hari bulan dia akan deposit, saya deposit 50,000 lain kali you jangan tangkap saya, you pakai saja ni duit, sudah habis you cakap kasih bangin balik